Apa yang kita boleh jangka dalam jam-jam yang akan datang dan juga kita mengambil gambaran yang lebih besar dan berjangka panjang, apa beban kepimpinan baru UMNO untuk raih semula kepercayaan? Saya disertai oleh saudara Hisamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center melalui telefon sekarang. Hisamuddin, pertama sekali sebelum kita bincang berkenaan dengan cabaran itu, kita ingin bincang berkenaan dengan keputusan ini. Berdasarkan laporan yang kita sudah terima setakat ini berkenaan dengan keputusan tidak rasmi dalam tradisi pemilihan UMNO ini, sejauh mana atau sekerap manakah keputusan yang tidak rasmi ini dicerminkan dalam keputusan yang rasmi? Presiden itu keputusan Datuk Seri Wan Rosdi berada di undi tertinggi naik presiden itu bagi saya agak mengejutkan kerana rata-rata perwakilan yang kami temui ini menjangkakan Datuk Johari Ghani yang akan mendapat undi tertinggi. Jadi bagi saya itu antara kejutan yang saya lihat pada 3 posisi naib presiden. Manakala Datuk Seri Khalid Nordin bagi saya itu memenuhi anggapan ramai bahawa di antara penyandang yang boleh kekal di kursi berkenaan. Manakala untuk untuk 25 ahli jawatankuasa Majlis Tertinggi Majlis Kerja Tertinggi UMNO, saya melihat bahawa itu adalah senarai yang dikatakan majoriti orang presiden yang menguasai 25 kursi ahli Majlis Kerja Tertinggi lah. Jadi bagi saya itu adalah cerminan keputusan yang kita nampak secara tidak rasmi setakat ini, Norman. Gambaran besarnya, Hisamuddin, adalah ini adalah sentimen akar umbi apa yang mereka mahukan daripada parti dalam usaha untuk reset parti ini susulan keputusannya, prestasinya yang terburuk dalam sejarah selepas PRU 15 yang lalu. Sebelum ni, Hisamuddin, ada yang menjangkakan bahawa mungkin ia akan kekal wajah-wajah lama. Naib Presiden sebagai contoh, 2 yang menyandang, Datuk Seri Khalid Nordin, Datuk Seri Mahathir Khalid yang masih lagi bertanding, mereka mungkin akan menang dan hanya seorang sahaja wajah baru, itu pun kerana naib presiden yang lain seperti Datuk Seri Ismail Sabri tidak bertanding. Ada juga yang menjangka keseluruhannya akan ada wajah baru kerana mereka mahukan transformasi. Tapi kita lihat setakat ini, setidak-tidaknya kepada keputusan yang tidak rasmi lah, ada campuran, ada penyandang, ada wajah baru. Jadi bagaimana Hisamuddin membaca sentimen dan mesej yang ingin disampaikan oleh bahagian-bahagian dan akar umbi UMNO berkenaan dengan apa yang mereka mahukan dari parti ini bergerak ke hadapan? Bagi saya, harapan dan juga cerminan suara akar umbi UMNO ini mengharapkan UMNO ini kurang kontroversi dan juga perkara yang boleh mengganggu keputusan tertinggi bagi yang menerajui parti, iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan juga Presiden serta MKT untuk membuat keputusan memacu dan juga menentukan hala tuju UMNO ke hadapan. Jadi kali ini saya boleh dikatakan Presiden dan juga Timbalan Presiden, Tok Mat dan juga Seri Zahid mempunyai pasukan beliau atau Dream Team untuk membawa UMNO, memulihkan kembali reputasi UMNO yang tercalar dalam pilihan raya umum yang lalu dan melakukan proses rejuvenasi ataupun meremajakan ataupun memulihkan kembali keyakinan sokongan orang Melayu kepada UMNO. Itu adalah cerminan secara akar umbi yang saya dapat baca ketika saya bertemu dengan perwakilan UMNO sebelum ini. Hisamuddin banyak pengalaman dalam kutipan data dan sebagainya dan proses. Kalau kita ingin lihat proses ini, apa yang menyebabkan mungkin delay yang terlampau lama untuk mengumumkan keputusan secara rasmi? Kerana kita faham seperti yang kami sudah kongsikan sebentar tadi, kalau kita lihat angka ketiga-tiga ini, kalau ikutkan angkanya sudah menang, ada yang lain-lain itu mungkin tidak mungkin akan dapat memintas. Jadi apa proses yang perlu dilalui sehingga menyebabkan terlampau lama untuk keputusan rasmi dikeluarkan? Ini kerana Luqman berlaku bantahan dan juga pengiraan semula undi. Saya melakukan monitoring lah daripada semalam sejak melakukan pengiraan sebagai contoh. Jadi ada bantahan demi bantahan dilakukan menyebabkan pengiraan undi terpaksa dilakukan. Ini menyebabkan masa itu memakan masa yang lama untuk apa yang dikatakan mereka yang terlibat dalam menguruskan pengiraan undi ini untuk mengumumkan secara rasmi keputusan-keputusan yang berlaku di peringkat bahagian. Dan kali ini juga memperlihatkan bahagian-bahagian ini mendapat tentangan daripada pengurusi tetap sehingga ke jawatan kuasa. Bahagian secara majoritinya berlaku. Hanya saya, kalau tak silap saya, hanya satu sahaja bahagian yang mencatatkan tidak berlaku persaingan langsung, iaitu bahagian
Batu Gajah, yang UMNO Batu Gajah saja yang boleh dikatakan menyelesaikan semua ahli jawatankuasa bahagiannya tanpa ada pertandingan satu pun jawatankuasa daripada mereka. Itu adalah bagi saya pencapaian terhebat UMNO di UMNO Batu Gajah. Banyak bantahan yang dikemukakan. Apa antara dalil ataupun sebab bantahan itu? Dalil ini ialah maksudnya melakukan proses pengundian, kemudian ketika pengiraan undi itu dikira dan sebagainya. Jadi proses-proses itu ataupun berlaku slim majority ataupun pemisahan di antara calon-calon yang memenangi itu terlalu slim. Jadi menyebabkan berlaku pengiraan semula dan juga proses bagi wakil calon itu berlaku di setiap bahagian itu menyebabkan berlakunya kelewatan itu. Ada juga insiden di mana pemilihan terpaksa ditangguh dan digantung seperti di Johor Bahru difahamkan. Ditangguh dan digantung kerana terdapat pertambahan jumlah kertas undi. Jadi secara keseluruhannya, Isham, kita lihat ada satu atau dua insiden sebegini berlaku di beberapa tempat. Secara keseluruhannya, bagaimana kita yakin ataupun akar umbi UMNO boleh yakin bahawa pemilihan kali ini dilakukan benar-benar dengan integriti dan telus dan tidak ada sebarang foul play? Ya, nampaknya ada, saya terafikan ada wujudnya 2-3 bahagian yang membuat bantahan dengan mempertikaikan tentang pengiraan kertas undi pertama, kertas undi. Tetapi secara umumnya masih lagi berjalan mengikut tertib yang ditentukan oleh parti ataupun oleh jawatankuasa pemilihan parti. Tetapi bagi saya cabaran sebenar UMNO kini bukan lagi pada pemilihan kali ini, tetapi akan berdepan dengan cabaran pilihan raya negeri akan datang pada 6 negeri. Itu cabaran sebenar. Ya, cabarannya adalah untuk UMNO kali. Ya, cabarannya adalah beban kepimpinan baru untuk raih semula kepercayaan. Kita sudah lihat setakat ini kemungkinan besar 2 daripada 3 naib presiden adalah berwajah baru. MKT kita masih lagi belum lihat secara penuhnya, tapi rata-ratanya terdapat banyak wajah baru dan barisan kepimpinan yang agak segar dan beban mereka ini untuk meraih semula kepercayaan pengundi Melayu khasnya untuk PRN yang akan datang dan juga PRU 16 nanti. Sejauh manakah mereka boleh melaksanakan inisiatif itu jika presiden dan timbalan presiden masih lagi sama dan secara logiknya mungkin sebarang pembaharuan yang mereka mahu lakukan mungkin berdepan dengan halangan kerana top 2 masih lagi orang lama? Ya, itu yang ingin dilihat oleh pemerhati politik bahawa dengan susunan line up yang berlaku dalam UMNO baru ini ialah cabaran mereka untuk berdepan dengan 6 pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada akan dibubarkan pada penghujung bulan Jun nanti, dan tanggungjawab paling besar ialah bagaimana kepimpinan ini yang dikatakan majoritinya orang presiden yang tunduk kepada ahli 7 parti untuk mereka memulihkan keyakinan semula UMNO. Itu satu. Kemudian dalam tempoh 5 tahun ini mengisi ruang kemenangan di dalam kerajaan, menterjemahkan semula keyakinan seluruhnya dengan pencapaian 26 kursi UMNO daripada 30 kursi parlimen yang dimiliki adalah tamparan hebat. Maka beban ini sudah tentu bagi saya tidak boleh toleh ke belakang lagi Datuk Seri Zahid dan juga seluruh kepimpinan UMNO yang menang kali ini untuk merencana strategi bagi memulihkan maruah UMNO pada pilihan raya ke-16. Baik, terima kasih saudara Isamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center. Kita akan terus mengikuti perkembangan pemilihan UMNO di saluran 501 dan juga astro.awani.com dan sudah tentu semua platform media sosial kami.